Assalamualaikum, selamat sejahtera. Sekarang ni kita nak masuk chapter 5 part 1 di bawah tajuk beam deflection. Sebelum tu kita lihat dulu apakah objektif dalam pembelajaran kita di bawah chapter 5. Okey, yang pertama kita akan kenal pasti perbezaan cantilever beam dengan simply supported beam. Yang kedua, kita akan guna pakai double integration method. Tajuk ini anda semua dah belajar semasa semester 2 di bawah matematik engineering kan? Okey, tolong refresh semula. Dan yang terakhir, kita nak tahu apakah deflection dan slope yang berlaku di atas beam tersebut. Okey, itu objektif utama. Seterusnya, sebagai pengenalan chapter 5, gambar-gambar ini anda dah jumpa sebenarnya di bawah chapter 3. Okey, just ini kita ulang kaji semula tetapi kita pergi lebih detail lagi. Cumanya di tajuk chapter 5 kita hanya menggunakan cantilever beam dan simply supported beam untuk kita kaji, dan jenis load pula kita akan gunakan concentrated load dan juga uniform load. Alright, seterusnya kita akan lihat dan cuba biasa-biasakan simbol-simbol yang akan diguna pakai sepanjang chapter 5. Okay, jangan risau. Di sini kita part 1 ni kita akan cerita secara sekali lalu, kita akan pergi detail melihat pada contoh-contoh dan mudah-mudahan lebih faham lagi. So, sekarang ni kita lihat simbol D2X per D2Y equal to M over EI. Ini adalah simbol yang anda biasa jumpa di dalam tajuk atau subjek matematik. Manakala M ini adalah moment, EI anda semua dah jumpa di bawah chapter 4. Okay, apa dia E, apa dia I, boleh tengok dan rujuk semula chapter 4. So, untuk peringkat pertama, kita akan membuat moment equation. Selepas kita dapat moment equation, kita akan buat integration, first integration untuk mendapatkan slope equation, di mana d2x akan menjadi dx per dy. Okey, dan slope equation kita letak sebagai simbol theta. Seterusnya, setelah kita dapat slope equation, kita akan integrate untuk kali kedua supaya kita akan dapat satu formula atau equation deflection untuk deflection. Boleh? Okay, jangan risau, kita akan pergi satu persatu dan melihat pada contoh-contoh. Seterusnya, the deformation of beam. Sebenarnya di bawah chapter 5 ni kita nak kaji berapakah kadar lenturan satu beam yang dikenakan beban. Okey, yang pertama kita akan tengok simply supported beam. Apabila dikenakan concentrated load di tengah-tengah at the center of the load of the beam. So kita nak melihat berapakah angle atau slope di sini. Itu dinamakan slope, dan kita nak melihat berapakah jarak bergerak daripada atas ke bawah. Ini dinamakan deflection. Okey, sama juga simply supported beam, cuma yang membezakannya adalah uniform load di atasnya. Apa yang kita nak kaji adalah slope di sini, berapakah angle di sini dan berapakah angle di sini, itu namanya slope. Dan seterusnya kita akan melihat deflection, pergerakan dia melentur ke bawah berapa banyak. Ini adalah cantilever beam. Cantilever beam, kita tahu ada satu paksi yang tetap, kemudian satu beam. Untuk mencari slope pada cantilever beam, bila ada satu bebanan dikenakan di hujung, maka kita akan melihat berapakah slope di sini. Dan manakala kita melihat deflection, berapakah jarak dia ke bawah. Alright, ini cantilever beam juga.
tetapi uniform load. Okey, bentuknya lebih kurang sama dan kita nak kaji slope-nya berada di sini. Apa angle dia dan deflection dia, berapakah jarak dia melentur, paling maksimum di sini. Dan yang terakhir sekali, beam di cantilever beam, tetapi slope ini kita lihat di sini. Sama juga, deflection pun kita nak tengok di hujung ni maksimum dia berapa boleh dia pergi deflection. Bezanya yang ini cantilever beam, dia punya load adalah at any point on the beam. Itu saja bezanya. Jadi, sebagai kesimpulannya, di bahagian chapter 5 part 1 ini, kita nak melihat gambaran apa tujuan kita belajar chapter 5 adalah kita nak tengok perubahan beam bila ada satu load. Daripada bentuk asalnya tegak, mungkin dia akan melentur. Okay, dan important thing sekali, aplikasinya, tujuan kita nak kaji tu supaya bila kita bina satu objek, satu mesin, satu bangunan, kita nak pastikan tidak ada berlaku kemalangan, iaitu safety first. Kita boleh tahu beam tersebut mampu menampung berapa banyak beban, kan? Okey, itu sebagai kesimpulan bagi chapter 5 part 1. Kita akan sambung kepada chapter 5 part 2.